Assalamualaikum guys, welcome back to Bebel Story. Bagi yang baru sampai, jangan lupa untuk tekan button subscribe. Dan kawan-kawan yang dah ada dekat dalam channel ni, boleh belanja satu like dan share video ni guys. Sebelum ni aku cerita berkenaan tentang Unabomber ataupun Ted Kaczynski. Bagi korang yang belum tengok video tu, aku letak link tu dekat ruangan description guys. Korang boleh tengok video tu sebelum ataupun selepas korang tengok video ni. Sebab apa? Sebab video ni dengan video Ted Kaczynski tu dia ada kaitan guys. Dekat akhir video tu aku ada cakap yang Ted Kaczynski terlibat dalam satu konspirasi besar dunia, konspirasi berkenaan tentang MK Ultra, satu secret program yang dibangunkan oleh CIA pada tahun 1953. So kali ni punya video kita nak tengok apa itu MK Ultra dari sudut pandang sejarah dan bagaimana Ted Kaczynski tadi tu boleh terlibat dalam konspirasi besar ni. So guys, let's bebel the story. Okay guys, aku start plot cerita ni dengan kita faham dulu apa itu MK Ultra. Projek MK Ultra ni adalah salah satu eksperimen untuk mengawal minda manusia ataupun mind control ataupun mind manipulation yang dijalankan pada tahun 1953. Dan projek ni dijalankan secara rahsia oleh CIA, Central Intelligence Agency. Tak ada seorang pun tahu pasal benda ni melainkan orang-orang yang terlibat dalam projek ni sahaja. Tapi pada tahun 1975, cerita pasal projek MK Ultra ni terbongkar dekat publik. Sebab apa? Sebab US Congress pada tahun tu dia buat siasatan secara besar-besaran terhadap CIA sebab diorang percaya yang CIA ada lead banyak gila projek rahsia yang tak diluluskan oleh kerajaan Amerika pada waktu tu. Dekat sinilah titik mula orang awam macam kita ni tahu pasal projek MK Ultra ni guys. Bila aku cakap projek ni dijalankan pada tahun 1953, so maksudnya projek ini dilakukan dalam timeline perang dingin. Korang kena faham benda tu dulu. Tetapi Amerika bukanlah negara yang pertama menguasai ataupun start this kind of experiment. So siapa yang start dulu eksperimen mind control ni? Pada tahun 1945 sampai tahun 1959, Amerika ada jalankan satu secret operation yang dipanggil sebagai Paperclip Operation. Dan tujuan utama operation ni dijalankan adalah untuk kidnap Nazi Jerman punya engineer, Nazi Jerman punya scientist dan juga technician untuk Amerika develop beberapa teknologi yang mana Amerika pada masa tu dia tak ada kepakaran dalam bidang-bidang ni. Contohnya bidang-bidang yang diorang nak develop tu adalah mind control teknologi dan juga penjelajahan angkasa dan beberapa teknologi yang lain. So secara kesimpulannya, this kind of technology ada dekat tangan Nazi dan dikembangkan oleh Soviet Union. Dan benda ni dibuktikan dengan cara bagaimana Nazi memainkan propaganda yang sangat-sangat baik untuk brainwash masyarakat sekeliling tentang betapa kuatnya Nazi pada masa tu dan betapa betulnya tindakan Nazi pada masa tu. Bahkan berkesannya propaganda tu sehingga sekarang propaganda tu masih lagi wujud guys. Selain daripada itu juga, selepas Perang Dunia Kedua, ada beberapa ejen daripada Amerika Syarikat ditangkap oleh pihak Soviet dan pihak Soviet menggunakan mind control teknologi untuk mendapatkan maklumat-maklumat sulit dan melawan blok Amerika daripada dalam. So disebabkan semua benda ni, Alan Dulles, pengarah CIA pada masa tu, dia luluskan projek MK Ultra ni untuk dijalankan, untuk dilakukan, dan dia set up beberapa tempat untuk dia start this kind of crazy experiment guys. Antara tempat eksperimen MK Ultra dijalankan adalah dekat Amerika dan juga Kanada. Diorang menggunakan hospital awam yang terpilih dan universiti ternama seperti Harvard untuk run this experiment. So dekat sinilah Ted Kaczynski dikatakan terlibat dalam eksperimen ni. So secara ringkasnya ada dua cara macam mana eksperimen ni dijalankan. Yang pertama adalah dengan menggunakan drug seperti LSD, barbiturate, metafetamin, psilocybin ataupun lebih dikenali sebagai magic mushroom. Dan yang kedua pula dengan cara psychology manipulation. Pada tahun 1959, Harvard University ada conduct satu program psikologi, tapi program ni dia tak berapa jelas tau apa tujuan dia dijalankan. So student Harvard dia kena join this kind of program dan mereka dibayar untuk melalui program ni guys. Setiap seorang daripada student yang join program ni diarahkan untuk tulis satu karangan panjang tentang falsafah hidup diorang dan diorang kena defend falsafah hidup diorang tu bermati-matian. Tak kisahlah apa falsafah sekalipun, betul
betul ke tidak ke, benda tu tolak tepi dulu. Daripada sini ada beberapa pelajar yang terpilih untuk meneruskan program ni, dan dari sinilah berkemungkinan besar Ted Kaczynski terpilih. Student yang mengikuti program ni bukanlah sekadar mempertahankan ideologi ataupun falsafah mereka saja guys, tetapi diorang juga diajar ataupun dilatih untuk merealisasikan falsafah diorang ni. Selain daripada tu juga pelajar-pelajar ni ditorture sepanjang eksperimen dijalankan untuk develop diorang punya karakter, dan berkemungkinan besar ada penggunaan drug yang aku sebutkan tadi. So end up pelajar yang ada dalam program ni dimanipulasi otak mereka untuk cenderung melakukan ataupun merealisasikan falsafah yang mereka bawa ataupun ideologi yang mereka bawa tu, walaupun ideologi tu salah guys. Untuk kaitkan Ted Kaczynski dengan projek MK Ultra secara direct, kita tak boleh nak simpulkan macam tu, sebabnya tak ada sebarang bukti yang kukuh menyatakan Ted Kaczynski ni di-create oleh CIA di bawah program MK Ultra ni. Tapi masa program psikologi dekat Harvard ni dijalankan, Ted Kaczynski ni dia belajar dekat Harvard guys. So dekat sinilah orang mengaitkan Ted Kaczynski dengan projek MK Ultra, dan bukan dia seorang tau. Ken Kesey, pengarang novel 1962 One Flew Over the Cuckoo Nest. Lepas tu ada Robert Hunter, penulis lirik Grateful Dead, dan juga ada James Joseph Whitey Berger, pengganas Boston yang sangat-sangat terkenal. Mereka semua ni juga terpalit dalam konspirasi MK Ultra ni guys. Pada 28 November 1953, ada seorang lelaki bernama Frank Olson dijumpai mati dekat New York City sebab dia jatuh daripada tingkap bilik hotel dia guys. Dan lelaki ni adalah former CIA yang terlibat dengan eksperimen MK Ultra secara terus. Pada awalnya kematian Frank Olson ni tak ada apa-apa yang ganjil tau. Tapi selepas family Frank Olson ni minta second postmortem, dikatakan Frank Olson ni mati sebelum dia jatuh dari tingkap bilik hotel dia guys. Maksud dia macam ni, mungkin ada orang lain yang campak dia dari tingkap bilik hotel itu guys. Tapi akhirnya kes ni dia close juga sebab family Frank Olson ni diberi pampasan sebanyak $750,000 dan Presiden Gerald Ford, Presiden Amerika pada masa tu, secara peribadi membuat permohonan maaf pada pihak keluarga Frank Olson. Pada tahun 1974, wartawan New York Times Seymour Hersh menerbitkan satu kisah macam mana CIA telah melakukan eksperimen ubat tanpa izin dan operasi pengetipan haram terhadap warga Amerika. Dan pada tahun yang berikutnya, Presiden Amerika yang baru iaitu Gerald Ford tadi, dia tubuhkan satu suruhanjaya untuk siasat CIA, FBI dan segala macam agensi perisikan dekat US untuk tahu segala kegiatan yang tidak mendapat kelulusan dari kerajaan yang dilakukan oleh agensi-agensi perisikan ni. Dan orang yang dilantik untuk menjadi ketua suruhanjaya siasatan ni adalah Vice President Nelson Eldridge Rockefeller. Church Community pun dia terlibat sama juga dalam penyiasatan ni. Diorang jumpa wujudnya rancangan konspirasi untuk membunuh pemimpin asing termasuk diktator Cuba Fidel Castro dan pemimpin kemerdekaan Kongres Patrice Lumumba. Dan dekat sinilah diorang jumpa ribuan dokumen berkenaan MK Ultra, dan kemudian ada sebahagian kecil dokumen ni dipublishkan pada publik untuk tontonan masyarakat awam macam kita. Apa sahaja yang kita tahu berkenaan MK Ultra sekarang ni hanyalah sedikit berbandingkan dengan maklumat sebenar MK Ultra. Sebabnya majoriti dokumen yang dijumpai itu sama ada dihapuskan ataupun disorok oleh pihak-pihak tertentu. End of the story, hasil daripada siasatan pada tahun 1975, projek MK Ultra ni diharamkan dan diberhentikan secara total sebab dia ada langgar human right. So timbullah satu persoalan baru sekarang ni guys. Kalaulah pada tahun 1975 MK Ultra diharamkan untuk diteruskan, macam mana artis-artis barat, pemimpin-pemimpin besar dunia dan orang-orang yang ternama pada hari ini dikaitkan dengan konspirasi MK Ultra? Korang faham tak apa yang aku maksudkan? Macam mana diorang boleh terlibat dengan projek MK Ultra sedangkan MK Ultra ni pada tahun 1975 sudah ditamatkan guys. Okey guys, ini adalah sekadar pendapat aku. Macam biasalah, boleh jadi benda ni betul dan boleh jadi juga benda ni salah. Bagi pendapat aku guys, artis-artis barat, pemimpin-pemimpin besar dunia, orang-orang yang berpengaruh dan juga orang-orang yang ternama pada hari ini bukanlah di bawah program MK Ultra. Tetapi mereka ni berkemungkinan di bawah satu program yang lain yang didevelop oleh orang ketiga, which is orang tu nampak masa depan mind control technology. Dan mind control technology ni bukanlah sekadar Amerika ataupun Illuminati
Illuminati ataupun Freemason je yang ada guys. Bahkan negara-negara besar dunia macam China, Rusia dan macam-macam lagi pasti dan wajib ada this kind of technology. Mustahil cuma ada satu negara sahaja yang menguasai teknologi ni, dan sangat-sangat mustahil cuma satu negara sahaja ataupun satu entiti sahaja yang nampak mind control teknologi ni boleh digunakan pada masa akan datang. Buktinya kita tengok isu perang Rusia-Ukraine, lepas tu kita tengok geopolitik dunia, dan termasuklah isu-isu yang berkaitan dekat dalam Malaysia, terutamanya politik dan juga isu-isu yang berkaitan dengan agama Islam. Macam mana masyarakat biasa macam kita ni boleh di brainwash otak mereka dengan hanya menggunakan social media dan juga mainstream? Macam mana social media membahagikan kita kepada beberapa kelompok yang mempunyai ideologi yang berbeza, dan kita ni pula bermati-matian mempertahankan falsafah dan juga ideologi kita ni tanpa kita lihat sesuatu perkara secara holistik. Dan macam mana pula kelompok-kelompok ini dimanipulasi otaknya untuk bergaduh di antara satu sama lain, sehingga kan kerjasama tu tak mungkin akan dicapai. Dan lastly guys, yang ni yang paling penting, macam mana semua perkara ni boleh memberikan manfaat yang sangat-sangat besar kepada orang-orang ataupun pihak-pihak tertentu. Yang faham apa yang aku cakapkan, selayaknya korang faham apa yang aku cakapkan, dan yang tak faham, it's okay, satu hari nanti korang pasti akan faham. MK Ultra hanyalah diversion semata-mata untuk menutup perkara yang lebih besar yang sedang berlaku di sebalik mind control technology. So that's all guys, kita jumpa lagi at the next video. Aku Ismi, Assalamualaikum, ciao.